Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita baca buku kita ini. Ambillah akidahmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ikhwan, Imam Ibn Qayyim ada kata. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Dia tulis satu kitab menarik nama Tibbul Qulub. Tibbil Qulub, maksud dia ubat untuk hati. Dalam kitab ni dia bahagikan hati pada tiga: hati yang mati, hati yang sakit dan hati yang sihat. Kemudian dia kata, kalau hati kita mati ni teruklah, kena minta pada Tuhan lah. Dah mati dah. Tapi sebelum dia mati dia sakit. Kata Imam Ibn Qayyim, di antara tanda kata hati itu sakit, apabila hati itu tak boleh menerima hidayah. Dia tak boleh terima hidayah. Hidayah ni telinga dia, perasaan dia, emosi dia, hati pokok dia tak boleh terima. Dia berpaling daripada hidayah. Apa dia hidayah, ikhwan? Hidayah ni apa dia? Petunjuk daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Dan apa dia petunjuk daripada Allah? Quran lah. Pasal apa? Quran tu kalam Allah. Kita ambil lesen kereta kan dengan JPJ. Kita ambil lesen kereta dengan JPJ. Boleh tak kita pakai undang-undang custom? Nak test kita siapa dia? JPJ. Tapi ambil undang-undang custom. Kita kata kat JPJ, aku punya pasal, yang penting undang-undang. JPJ kata, hang nak test kereta tau. Hang nak test kereta. Kata, kereta punya pasal, saya pakai undang-undang custom. Lepas tak dengan JPJ? Tak lepas, ikhwan. Kita duduk dalam dunia ni, ikhwan, kita nak kembali pada Allah. Allah turunkan kalam dia. Quran itu kalam Tuhan. Quran itu perkataan Tuhan. Tiba-tiba hati kita tak boleh terima. Ibn Qayyim kata itu petanda awal, kata hati kita sakit. Kata Imam Ibn Qayyim, untuk setiap benda ada tanda. Untuk semua benda ada tanda. Jantung, penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, ni semua penyakit dalam badan. Tapi kita boleh tahu tak dia ada kencing manis? Kita sahabat saya rasa entah macam ada kencing manis. Tak boleh, hang tak boleh kata aku kencing manis, pasal kencing manis duduk dalam darah. Memang duduk dalam darah, tapi petanda ada. Dapat air kerap, kaki kebas, mata pelan kabur, kerah letih, kebas sana, kebas sini. Ustaz baru bagi salam, kaki dah kebas. Kencing manis lah tu. Kencing manis sakit jantung. Memang jantung duduk di dalam, tapi dia punya petanda ada. Nafas sakit, sakit belah kiri, angkat tangan jadi sakit, jalan 2-3 langkah dia nak semput, nak penat, peluh, jadi macam-macam. Itu petanda. Dan orang yang hati dia sakit juga ada petanda. Dia tak lekat hidayah Tuhan. Nabi sebut pada kita, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Muhammad.
cara makan, cara minum, cara berpakaian, rumah tangga, cara ibadat, cara hidup, cara apa sekalipun yang datang daripada Nabi yang terbaik. Tiba-tiba jiwa kita tak boleh terima. Ibn Qayyim kata petanda kedua, jiwa kita sakit. Jiwa kita tak sihat dah, dia sakit. Macam kita lah, kita tahu kata umur kita pelan meningkat, tak larat dah ikhwan, tak larat dah macam dulu. Dulu bawa kereta 4-5 jam, no problem. Lah bawa 2 jam tak tahan dah, mata nak angkat tak boleh dah. Kita tahu, cuma tidak ada endorsement daripada pihak kesihatan confirm kata penyakit apa. Kalau Quran kita dengar tak boleh terima, petunjuk Nabi kita dengar tak boleh terima, bermakna hati kita dah tak sihat. Cuma dia tak sihat tu tahap apa tak tahu. Kecil manis ni sampai berangkat nak kena cucuk badan ke? Tak tahu. Makan ubat ke? Atau masih boleh berpantang ke dengan senaman apa lebih kurang sikit? Ubat apa nak bagi? Hak tu tak tahu sebab kita tak pernah jumpa pakar dia. Kita tak jumpa pakar dia. Kalau kita biar penyakit-penyakit ni ikhwan, dia akan mai satu tahap. Ibn Qayyim kata hati kita akan mati. Hati kita akan mati. Sebelum dia mati, bila dia sakit, apa hati kita akan jadi? Dia akan jadi keras. Dia akan jadi keras sebelum dia mati. Keras sangat-sangat. Quran kata summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu zalik. Kemudian hati kamu jadi seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Hidayah dah tak boleh masuk. Pasal tu ikhwan, bila kita dengar ayat Quran, kita dengar petunjuk Nabi, kena pastikan jiwa kita boleh masuk. Orang sakit ikhwan, kadang-kadang dia bau satu benda, dia muntah. Dia kena makan ubat muntah, dia kena rawat. Kalau dia tak rawat, dia akan susah ikhwan. Lama mana nak biar dia muntah? Masuk aja ayat kadang ayat melo masuk pi muntah. Masuk aja ayat tu pi muntah. Maka kena cari ubat muntah, kena stop muntah tu. Kalau dia layan penyakit, tak maulah makan ubat apa, dia akan mati. Dia akan mati ataupun dia akan terseksa dengan penyakit tu. Bila hati kita dengar Quran, dengar hadis Nabi, tak boleh terima. Kita layan, kita biar lagu tu, dia akan pergi satu tahap ikhwan, kita akan menderita dengan benda ni. Orang tua-tua kata apa? Kalau sakit mampu terus senang. Cara orang tua-tua lah kan. Dia kata aku ni kalau sakit mampu terus senang. Dia tak tahu masuk kubur lagi susah. Yang dia tak mau apa dia? Sakit tak mampu-mampu dia kata. Duk tanggung sakit tu, dia kata oh ni satu seksa. Bila kita dengar pasal sahabat Nabi, Quran kata sahabat Nabi ni ahli syurga, jiwa kita tak senang. Sahabat Nabi ni dididik oleh Nabi, jiwa kita tak boleh terima. Jiwa kita tak terbuka. Quran mengesahkan jalan depa tu jalan ke syurga, jiwa kita tak terbuka. Ibn Qayyim kata ini semua petanda hati kita sedang sakit dan kita kena rawat. Pasal tu ikhwan, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan Al-Mubarak baru-baru ini ikhwan, dia merawat jiwa kita. Dia merawat jiwa kita. Dia boleh rawat jiwa kita. Kita nak bagi hidup jiwa kita dengar Quran sampai peringkat kita boleh menangis. Sampai peringkat kita tadah tangan, kita yakin dengan Tuhan. Kita duk rawat jiwa kita nak jadi peringkat itu. Lepas itu kita duduk dalam majlis ta'lim. Dan semua benda yang boleh menyebabkan Tuhan ampun dosa kita, kita kena buat. Nama dia asbabul maghfirah. Apa saja benda yang boleh menghala kepada Allah ampun dosa kita, kita kena buat. Sebab apa? Bila Allah mula ampun dosa kita, jiwa kita akan jadi lembut, hidayah mudah masuk. Daripada hati yang sakit, dia boleh jadi hati yang sihat. Dia mendapat rawatan. Kita makan habatus sauda, kita makan madu, kita makan minyak zaitun. Ini untuk ubat secara fizik. Ubat darah, ubat kolesterol. Tapi ubat hati yang sakit ni, dia memerlukan siraman hidayah. Dia memerlukan hidayah. Maka kita buat apa saja, ambil wudu, kekalkan wudu di badan, Allah ampun dosa kita. Berjalan ke masjid dengan ada wudu, Allah ampun dosa kita. Puasa-puasa sunat, Allah ampun dosa kita. Baca Quran, Allah ampun dosa kita. Sedekah-sedekah sunat, Allah ampun dosa kita. Kena banyakkan. Sebab bila maksiat,
Ibn Qayyim juga tulis satu kitab lain, nama dia Ad-Da' wa Dawa', ubat dan penyakit ni, penyakit dan ubat. Dia kata dosa ni punya dahsyat, dia boleh merosakkan jiwa kita, batang tubuh kita, dan dunia yang kita hidup dia boleh bagi rosak. Pasal tu nak mengelakkan dia balik, kita kena kembali pada Allah. Pasal tu bila Allah kata Allah nak bagi rosak darat, bumi ni semua, di ujung ayat tu Tuhan kata apa? Pasal apa? Dia izin jadi kerosakan dalam dunia, dia izin banjir, dia izin jadi gempa bumi. Pasal apa? Di ujung ayat dia kata la'allahum yarji'un, aku mau dengan semua benda ni hampa kembali pada aku mau dengan semua musibah ni kamu kembali pada aku. Wa balawnahum bisayiat, kami akan uji mereka dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Kami akan uji mereka sampai peringkat apa dia? La'allahum yarji'un, kami nak dia kembali pada kami. Pasal itu mudah-mudahan ikhwan, dah kita puasa Ramadan, kita puasa pula 6 hari lepas tu, jiwa kita pelan terubat. Kita duduklah majlis ta'lim, alhamdulillah ikhwan. Kita sambung baca kitab kita ni ikhwan. Kalau saya punya penanda lah, betul tak betul, muka surat 17 19. Yang mana sahabat? Allahu Akbar. Syarat-syarat diterima amal. Maknanya petanda saya ketinggalan zaman. Syarat-syarat diterima amal. Ini dahsyat ikhwan. Ini yang kita duk mengaji si amalan pagi petang ni. Kita beramal nak diterima. Kita sembahyang, kita puasa nak diterima. Rupanya ada syarat. Rupanya ada syarat. Syarat diterima amal. Baik, pertanyaan. Apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Amal ibadah kita, amal kebaikan kita, iman kita, amal saleh kita, takwa kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Jawapan dia, syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada 3. Ini syarat-syarat asas. Kalau kita sembahyang, nak sembahyang kita diterima oleh Allah, tengok 3 ni. Kemudian sembahyang kita sah tak sah, tengok syarat sah sembahyang. Kalau sembahyang kita dah sah, diterima tak di sisi Allah, kena tengok 3 syarat ni. Apa syarat dia? Yang pertama, iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Lebih jelas lagi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 124. Lebih jelas lagi. Allah cerita tentang orang-orang yang beriman, beramal saleh. Allah kata mereka melakukan amal saleh dalam keadaan wa huwa mu'min. Mereka mukmin pada Allah. Jadi orang yang nak beramal saleh ni ikhwan, benda yang pertama dia kena bagi selesai iman dia pada Allah, takwa dia. Tak boleh syirik. Dia tak boleh syirik pada Allah. Kalau di tangan ada tangkai, di tangan ada tangkai, tapi mai puasa dia puasa. Di kedai ada tangkai, berniaga pasal Ramadan derah, tapi bawah meja pasal Ramadan tu tangkai, semorok tangkai. Tarawih dia pergi, tak diterima. Kenapa? Kerana dia percaya lain daripada Allah. Al-Ghani, kaya, Tuhan. Ar-Razaq, yang pegang rezeki dan bagi rezeki, Tuhan. Al-Wahhab, yang boleh memberi dan menahan pemberian, Tuhan. Tiba-tiba dia pergi semorok, letak bawah meja, dia duduk menega, tubuh tangkai sejemput. Kita kata kat dia, maklum, forward this. Dia kata khetiak. Kita kata tak ada istilah khetiak syirik. Mana boleh khetiak sampai buat syirik? Ini langgar batas. Langgar batas. Kata saya bela anak saya punya bela anak saya sampai saya bunuh anak saya. Tu bela apa tu? Saya nak didik anak saya sampai saya bunuh dia. Tak boleh. Tu bukan didik anak, tu bunuh. Tak, saya bunuh kerana nak mendidik. Tak boleh.
Saya naklah Tuhan bagi rezeki pada saya, tapi sampai saya syirik kepada Allah, saya bunuh iman saya bunuh tauhid saya bunuh keyakinan saya dan takwa saya pada Allah kerana nak dapat rezeki. Tak boleh. Maka mesti menjauhi syirik. Maka mesti ada iman pada Allah. Iman pada Allah. Maka Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Allah tak syarat beriman. Wa amilus salihat, lepas tu dia bekerja dengan amal-amal salih. Barulah Allah kata kanat lahum, untuk mereka ni semua, jannatul firdausi nuzula, disediakan syurga firdaus. Nabi bila cerita pasal syurga firdaus, Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata Allah Ta'ala ni dia malu. Tuhan ni ada sifat malu. Dia malu bila kita tadah tangan minta sesuatu pada dia, kerana hamba ni tadah tangan dengan tawaduk, dengan muka tunduk ke bawah, angkat tangan naik ke langit, puji nama Allah, minta sesuatu. Tuhan malu kalau dia tak bagi sesuatu bila hamba tu mula tadah tangan. Tuhan sangat pemalu. Malu sangat-sangat. Macam kita, orang main rumah kita tak bagi seteguk ayak apa punya teruk tuan rumah. Takkanlah bila ayak kena potong minta ratu. Habis tak ada ayak kolah, bagilah. Habis tak ada. Malu. Allah malu bila hamba mula tadah tangan. Pasal tu Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Bila hamba beribadat betul pada Allah, kemudian Allah tak terima ibadat dia, Tuhan sangat malu. Dan Nabi kata bila kamu minta syurga pada Allah, mintalah firdaus. Bila kamu minta syurga pada Allah, mintalah firdaus. Kita kena minta syurga firdaus. Tapi untuk dapat syurga firdaus ni kena buat amal saleh. Untuk diterima amal saleh, kena jaga iman kita pada Allah. Ikhwan, nanti kita baca Quran, kita belajar dari ilmu tafsir kan, kita baca Quran. Sifat dunia dan sifat akhirat ni Tuhan sebut dalam Quran. Sifat dunia ni apa dia? Sifat dunia ni ajilah. Dia cepat. Dia cepat. Dunia ni nampak mata cepat, dengar telinga cepat, dan dia mai kat kita pun cepat, dan dia pi pun cepat. Itu sifat dunia ajilah. Adapun sifat akhirat ni, kerana nama dia pun akhir, dia last. Sifat dia apa? Sifat dia kita kena bertekun. Untuk dapat akhirat dengan dapat dunia dia berbeza. Kadang-kadang dunia kita boleh dapat di atas fakta nasib. Banyak. Kadang-kadang dia dapat, dia kaya, dia senang, fakta nasib. Kadang-kadang jadi. Dan dia dapat dengan senang. Dia berkeluar, pergi dan datang pun senang. Tapi akhirat tidak. Akhirat, kalau kita tengok ayat Quran, untuk mendapatkan akhirat, Tuhan suruh kita berbanting tulang. Dia berbeza dengan dunia. Untuk masuk syurga Tuhan, Tuhan nak ayat mata turun. Tuhan nak setiap urat dalam badan ni rasa letih dan longlai. Tidak, kalau tak akan disyariatkan sembahyang malam, berpuasa, berjihad, beramal saleh. Kita nak beramal saleh ni, kita kena lawan nafsu kita. Bila kita lawan nafsu kita, kita penat. Apa Quran kata pada kita? Quran kata pada kita tentang fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampau duduk atas dunia ni, apa kerja dia buat? Senang aja. Dia duduk dalam dunia, fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya. Dia duduk dalam dunia, dia melampau. Dia ikut seluruh apa yang ada dalam dunia. Kerja dia ikut ikut, dia tak payah bantah, dia ikut. Itu sifat dunia. Sifat nak rosak dunia macam tu, ikut saja. Kadang-kadang bila musim raya ni ikhwan, orang beli baju raya kat anak-anak tak tengok dah. Dia beli baju tu, anak dia umur berapa, ketat ke tak ketat ke, tutup aurat ke tak tutup aurat, dia tak baca dah, ikut dia. Anak duk besar, umur 15, 16, anak darah, pakai baju t-shirt, pakai seluar jin. Pakailah tudung, bukan tak pakai tudung, pakailah tudung, tapi seluar jin masuk ke?
dengan sifat dia tu sebagai wanita, dia pula nak besar. Kita kata apa? Malas nak berkelahi dengan budak-budak. Malas nak berkelahi tu susahlah masuk syurga. Senang dalam dunia, sangat senang dalam dunia. Satgi mak nak beli tudung labuh, bapak nak beli macam mana, berkelahi 2 ekor ni. Nak beli baju raya kat anak, laki bini berkelahi. Kelai depan Cina tu, berkelahi. Last kali Cina tu kata, belilah baju ni, senang. Cina tu dah beli baju kat kita. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Pasal tu duduk dalam dunia ni sifat dia, fa amma man tagha wa athara al hayata dunya, ikut aja rentak dunia, ikut aja. Tapi akhirat tak. Akhirat sifat apa? Wa amma man khafa maqa marabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sifat akhirat, orang yang bangkit depan Tuhan dalam keadaan takut kepada Tuhan. Macam mana? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia lawan nafsu dia. Dia lawan, dan lawan tu sakit dia kawan. Sakit, penat, letih. Letih. Tengok kain tudung tu, bini kita berkenan nak pakai raya. Kita tahu kain tudung tu cantik, bini kita pun kata cantik, tapi dia tak labuh. Quran kata pakai tudung ni kena labuh bawah dada. Habis tak ada, tudung tu kena duduk bawah dada. Itu dia punya batas dia. Tak boleh atas dada. Tudung terampak atas ni, tak boleh, dia kena bawah dada. Kena bawah dada, itu Quran. Malaslah ustaz nak berkelahi dengan bini, sekali dia tak masuk pula. Jahanam. Jahanam akhirat, bukan jahanam dunia, jahanam akhirat. Pasal apa? Pasal Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kau kena pelihara diri kau dan keluarga kau daripada neraka Tuhan. Nak lawan tu letih kawan. Baik bini dengan laki, laki dengan bini, letih nak lawan tu, letih. Lagilah kita nak lawan dengan anak-anak. Anak kita main raya potong rambut macam Allah, monyet. Tengok anak kita terkejut. Monyet tanah mana punya keturunan main ni. Dia bagi botak tepi ni, tengah-tengah ni ada rambut bagi nipis. Mana punya duk main ni kawan. Lepas tu buat line pula, macam binatang ketut busuk tu, buat line. Nak kata apa? Dalam hadis Muslim, hadis Ibnu Umar, Nabi larang, Nabi kata qazak. Naha Rasulullah anil qazak. Nabi tak bagi kita potong rambut ni macam mana orang fasik. Bila orang tengok rambut kita, orang cop kita, ni puak-puak tak senonoh. Nabi tak bagi potong rambut macam tu. Tapi anak kita nak potong lagu tu. Dia tengok siapa? Dia tengok Korea, dia tengok Jepun, dia tengok apalah jingga ni semua. Apa kita nak kata? Kita nak lawan dia, letih kawan, letih. Dia pelan besar. Mak tak mau sudah, cik bukan minta duit mak. Alamak, dia cakap lagu tu. Cik bukan minta duit mak, cik apa ada duit sendiri. Ayah kata hang cakap lebih kurang kat mak hang, aku tampak hang. Tak apa, ayah tampak, cik sip ha? Dia sip dia bang. Tak boleh kita nak tampak dia, tak boleh. Dia pelan besar, kita pelan lemah. Bila kita stop, dia ikut cara dia, kita pun tak melawan dengan dia, akhirat kita lingkup. Pasal untuk masuk ke syurga ni, dia wa'amilus salihat. Sifat dia apa? Kita kena bekerja keras. Untuk dunia ni kadang-kadang kita senang di atas dasar nasib, tapi untuk akhirat senang kerana nasib ni tak ada. Kena bekerja untuk akhirat. Pasal tu Quran kata, bal tu'thirunal hayatad dunya. Nampaknya kamu melampau sangat dengan dunia, kamu tak buat apa untuk akhirat kamu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi akhirat tu lebih kekal dan lebih baik. Dalam ayat lain dalam surah Al-Qasas, Allah kata apa? Wabtaghu fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata bekerja keraslah kamu untuk apa yang Tuhan sediakan kepada kamu di hari akhirat. Tapi jangan lupa nasib kamu dalam dunia. Dunia jangan lupa, tapi kerja keras kamu di hari akhirat. Pasal itu dalam dunia ni ada tawakal ikhwan, tawakal, keajaiban. Pasal itu ada ayat kata apa dia? Kami akan rezekikan kepada mereka
min haitsu la yahtasib. Ni kita panggil ayat apa? 1000 dinar. Oh, kedai mamak nasi kandak. Kalau tak ada ayat ni kira korang kandak. Kalau ada ayat ni kandak dia penuh. 1000 dinar. Allah kata Allah rezekikan kamu daripada sumber tak sangka. Ya, itu dunia. Pasal itu manusia tak bimbang. Salafus salih sebagai contoh Sufyan Ats-Tsauri. Orang tengok dia kadang-kadang makan dak, minum dak, hidup pun macam kita kata keh pagi makan pagi, cara keh, kalau tak keh tak makan lah. Orang kata Sufyan hang tak apalah sangat ke dengan dunia ni? Dia kata aku tak apalah pasal Tuhan aku kaya. Kalau aku susah aku minta pada dia, dia boleh bagi semua kat aku, dia kaya, yang miskin aku. Tengok jiwa dia. Kita kalau raya ikhwan tak buat kuih raya satu mata pun. Jadi Kasim selamat redha lagi biar buta mata. Kuih raya tak ada semata. Semata pun tak ada kuih raya. Kita susah hati dengan dunia. Kita tak bekerja untuk akhirat. Untuk akhirat ni kita tenang-tenang saja. Waktu dah masuk lah 3.30 dah, lohak tak buat lagi. Tak apa belum masuk asar ada lohak lagi, tenang-tenang saja. Kalau mati tengah tu, tak apa, ada orang baca doa kat kita. Tengok kita sangat tenang dengan akhirat. Pasal tu ini ikhwan, sifat dunia dia cepat. Sifat akhirat kita kena bekerja keras. Bekerja keras. Dan sabda Nabi, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, teguh, tetap teguh di jalan yang lurus. Hadis Imam Muslim. Ini kena ada dalam diri kita. Bila kita start beriman pada Allah, yang ni kena ada. Tuhan tak pernah biarkan kita ikhwan. Ayat Quran kata, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia sangka kami biarkan dia begitu saja, tanpa kami tengok dia, tanpa kami perhati nasib dia, tanpa kami dengar rintihan dia? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Akhir daripada surah Al-Qiyamah. Manusia sangka kami buat dia macam ni, lepas tu kami biar dia macam tu saja ke? Tak. Kami tak biar dia. Kami ikuti hidup dia. Kami dengar rayuan dia. Kami lihat kesusahan dia. Kami reti apa yang dia lalui. Quran kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu rasa Tuhan lalai dengan apa duk jadi pada kamu? Adakah kamu rasa Allah lalai dengan apa yang duk jadi pada kamu? Wala tahsabannallaha ghafil. Janganlah kamu ingat Allah Ta'ala tu lalai dengan apa yang jadi pada kamu. Tak. Miskin kita, susah kita, derita kita, berat, bau kita duk tanggung, semua dalam penglihatan Tuhan. Allah kata, wallahu basirum bil ibad. Allah dengan hamba dia sentiasa dia melihat. Terus itu dia bagi pada kita satu anugerah besar. Apa dia? Doa. Tiap-tiap malam, sepertiga malamnya akhir, dia turun ke langit dunia nak dengar hamba dia berdoa. Tiap-tiap malam. Tapi tadi ikhwan, Ibn Qayyim kata jiwa kita boleh mati ya, jiwa kita boleh sakit ya. Tiap-tiap malam Tuhan Allahu Akbar ni, dia turun ke langit dunia nak dengar istighfar kita, ampun kita, dia nak dengar. Tapi jiwa kita tak rasa nak bangkit ikhwan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam nak merayu. Oh dahsyat ikhwan, dahsyat. Jadi itu syarat pertama, Allah nak amal kita diterima. Apa dia? Iman pada Allah. Yang kedua apa dia? Syarat Allah Ta'ala terima ibadat kita yang kedua, ikhlas kepada Allah, iaitu beramal kerana Allah, bukan kerana ingin dilihat orang, pamer atau didengari oleh orang. Yang kedua, lepas kita jaga iman kita, jangan buat syirik kepada Allah semua, beriman elok-elok pada Allah, ikhlaslah niat kita pada Allah. Maksud dia apa dia? Dia kata kita buat ni tak ada ingat nak tunjuk ke orang, tak ada ingat nak minta orang puji, ikhlas kita kepada Allah. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Allah berfirman, Allah kata, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah kata, buatlah ibadat kepada Allah dalam keadaan murni.
hati kamu tu tak campur dengan benda apa, biar hati kamu tu seketui mai kat aku, boleh dak ibadat lagu tu? Allah kata kau beribadat pada aku ni, biar hati kamu tu murni datang pada aku. Fad'ullah, mintalah kepada Allah, doalah pada Allah, beribadatlah kepada Allah, mukhlisina, kamu jadi orang yang mukhlis, orang yang murni, hati kamu kosong daripada benda lain, ingat aku aja, ingat aku aja. Lahuddin, kau terima agama aku, inilah agama, inilah pattern agama. Kau kena beribadat pada aku dengan ikhlas kepada aku. Ini syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua, ikhwan, kita beribadat kena ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Kita orang kata ikhlas ni, orang hang tak tahu lah orang ikhlas tak ikhlas. Betul lah, pasal dia duduk dalam hati kan. Tapi seperti Ibn Qayyim kata, bagi sesuatu itu ada petanda. Kita duduk semayang puasa, ikhwan, semayang puasa, tiba-tiba satu hari ada orang buat jahat ke kita, dia buat khianat apa ke, pokok serai kita dia jurah yang panas ke, atau dia kerat pokok pandan kita tak habaq, bukan kata ambil selai dua lah, sepokok dia anggap habis. Dia nak minta kedarah buat apa tak tahu. Kita keluar habis pokok pandan. Baik, masa tu mulut kita kata apa? Haram jadah tu. Haram jadah kena ada pasal dia zikrullah. Dia kena ada. Haram jadah tu. Baik, satu benda kita mahu tahu, apa yang keluar di mulut kita, itulah yang ada dalam hati kita. Kalau keluar kita ditimpa musibah, itu yang keluar daripada mulut kita, bermakna jiwa kita kosong daripada zikrullah. Ini jiwa yang tandus. Kalau kita ditimpa musibah, kita keluar kita kata Allahu Akbar, Allah saja nak uji aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringat pada hadis Nabi. Nabi kata kalau ada binatang main makan buah-buah yang kamu tanam, kita punya Allah duk mengidam buah tu, balut dengan apa, daun-daun semua, tutup dengan daun paper semua ni, supaya jadi elok. Tengok burung dengan paper tu dia angkat pergi baca, kita kelak-kelak maki gagak, kamjatnya gagak maki, pasal kita duk taram nak makan benda tu. Nabi kata apa? Kalau jadi macam tu pada kamu, kita tengok, kita kata apa? Kita kata ini urusan Tuhan, Allah bagi kat kita pahala sedekah. Ikhwan, kalau jadi sesuatu hal pada kita, kita keluarkan nama Allah, bermakna Allah ada dalam hati kita, iman takwa ada. Kalau jadi sesuatu, emosi kita terganggu, kita maki orang. Kita kalau kata hang tak betul, kita kena pastikan kita lebih baik daripada dia. Hang ni tak guna, pastikan kita lebih berguna daripada dia. Kalau kita kata dia tak guna, ayat kata orang tak guna tu pun bukan ayat orang bertakwa, bukan tanda kata takwa isi jantung kita. Bermakna, kata Imam Ibn Qayyim, ikhlas belum duduk dalam jiwa kita. Satu, kita ikhlas dengan Tuhan. Ikhlas dengan Tuhan maksud dia apa, ikhwan? Kita menerima semua pemberian Tuhan kepada kita. Semua Tuhan bagi. Dan kita tahu daun kering tak akan jatuh ke bumi, cara dia beralun jatuh ke bumi itu dengan izin Allah. Berapa banyak dia beralun ke kiri ke kanan baru jatuh ke bumi, daun kering yang ringan tu, dengan izin Allah. Apa saja daripada langit turun mai ke kita, daripada bumi keluar mai ke diri kita, semua dalam ilmu Tuhan. Orang yang buat kita hamba Tuhan, kita yang kena buat jadi mangsa dia juga hamba Tuhan. Tempat mengadu kita Tuhan. Tiba-tiba kita ungkap kalimah yang teruk. Masa kita ungkap kalimah yang teruk ni, pada kita dia teruk, kita pakai kalimah paling teruk, kita lupa. Dalam hadis Muslim Nabi kata, idza qala rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kalau kamu kata satu orang tu teruk, Nabi kata sebenarnya yang kata orang lain teruk, dialah yang paling teruk. Pasal tu kita tahu Ibn Qayyim kata ikhlas duduk dalam diri, tapi dia punya simptom tu tahu. Memek muka dia ikhlas tak dengan Tuhan.
Allah urusan takdir. Allah bagi kita sakit, bagi kita miskin, bagi kita musibah, bagi kita masalah, urusan Tuhan. Tak minta pun kita dengan benda ni, kita ikhlas dengan Tuhan. Lepas itu ada doa kan dalam hadis Tirmizi, raditu billahi rabba. Ya, ayat tu dia start dengan raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhan aku. Apa maksud dia? Kata ulama hadis, kita kena redha dengan Tuhan, baru Tuhan redha dengan kita. Kalau kita tak redha dengan Tuhan, memanglah siapa tak marah, ikhwan. Tapi Quran kata apa dia? Wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran. Allah suka orang yang tahan marah, memaafkan orang, dan Allah suka orang yang melakukan kebajikan. Allah suka. Bagaimana jantung kita ni tak tersentuh kalau benda tu Tuhan suka. Tuhan suka. Bukan fulan suka, bukan musuh kita suka, bukan si anu suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang buat baik. Apa dia kebaikan itu? Kebaikan itu ialah alladzina yunfiquna fis sara' wad dara'. Dia boleh infak harta dia ketika senang dan susah. Allah kata itu kebaikan. Wal kadhimin al ghaiz, dia tahan marah dia. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kawan tu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kebaikan macam ni sangat disukai oleh Allah. Tiba-tiba jiwa kita tak suka, kita tak ikhlas dengan hukum Tuhan. Tuhan hukum kita dengan hukuman dia, kita tak suka. Jiwa kita tak ada ikhlas. Maka bab ikhlas yang pertama adalah bab kita kena ikhlas dengan Tuhan, takdir dia, urusan dia. Lepas tu kita berjalan dengan syariat dia, kena ikhlas. Ikhlaskan diri kita. Bila Allah kata benda ni haram, benda ni wajib, kita kena ikhlas. Kita lalui dengan ikhlas. Ini peraturan. Ialah satu perempuan dia kahwin, biar lelaki biar perempuan, zaman tak kahwin zaman kahwin ni berbeza. Orang perempuan dia kahwin, dia lain sikit pada orang jantan. Orang jantan walaupun dia kahwin 2 pagi dia start motor, dia melingkup bintang mana-mana pun dia bos. I'm boss. Orang perempuan 2 pagi, lelaki dia duduk tidur elok-elok, dia jaga 2 pagi, teringin nak kena melo panas, start motor pergi minum melo panas kedai mama. Anak kena maki tu. Lelaki jaga-jaga, mana dia ni pergi? Tak tahu tulis satu nota kecil, abang jangan bimbang, saya pergi minum melo panas kedai mama. Tak bimbang, nasib baik dia tak pikuk sampai kedai. Tu kira nasib baik dah. Balik lagi dia tim melengung. Dia kata seronok meladi tengah malam, dia kata. Hang dah ketuk kuman habis dah. Abang duk pergi keluar 2-3 pagi, cik tak kata apa. Pasal apa cik keluar tak boleh? This is we call rule. Apa dia? Undang-undang. Sama ada perempuan tu dia redha, dia tak redha, itu nama dia undang-undang berkeluarga. Tidak. Kalau dia masuk, dia tak puas hati, dia protes semua. Pasal apa jantan balik lambat boleh, saya tak boleh. Pasal apa jantan kot tu boleh, saya tak boleh. Kalau dia masuk dalam alam rumah tangga, dia protes banyak benda, jiwa dia akan tertekan, dia tak boleh rasa nikmat rumah tangga. Dia tak redha dengan undang-undang rumah tangga. Demikian orang lelaki-lelaki. Mak ayah duk pesan, hai hang dah kahwin balik awal sikit. Apa mak biar dia apa boleh kata apa-apa. Kita cik ketua rumah tangga. Tak apalah, lagi sekali rumah nanti hilang, tinggal tangga pun orang tahu. Kita kena redha. Zaman kita bujang, sistem kita lain. Zaman kita dah kahwin, sistem kita lain. Kita zaman bujang, siapa kita nak belanja ikut dan. Bila kita kahwin tak leh, kita kena pekim duit. Anak sakit tak tahu bila, gigi nak patah, nak tumbuh balik bila, tak tahu, demam nak mai, bukan demam bagi Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi 2 hari saya mai no. Kalau demam habaq lagu tu okey. Kita pergi kerja dia demam. Kena terima lah, kita pening kepala. Leceh lah kalau aku tak menikah pun lagi bagus. Jangan ucap benda tu bila dah menikah. So orang tua-tua kata kena study dulu rumah tangga. Tengok mak kita, tengok pak kita, lagu mana mereka berkelahi. Kadang-kadang mereka nampak macam tak berkelahi, tapi berkelahi.
Kita tahu cara dia tapis ayak dekat pak kita, kita tahu dia tapis dengan seredak masuk. Berkelai tu, berkelai lah tu. Dia pakai tapis jarang, terbuk teh masuk. Orang tu makan tersedak sampai ke rengkung. Bila dia tapis, sebut teh duk atas penapis, tu kira tak berkelai, harmoni cantik. Belajar rumah tangga, kita masuk dalam rumah tangga. Kita hamba Tuhan, Tuhan penjaga alam. Kita tak redha dengan sistem dia. Tuhan urus kita. Kita tak puas hati, kita protes. Pasal apa aku yang susah? Pasal apa aku yang sakit? Kita tak akan aman dan bahagia sampai bila-bila. Pasal dunia ni dia punya. Maka kita kena ikhlas. Apa dia ikhlas? Bersih hati menerima apa dia bagi pada kita. Dan bila kita berbuat sesuatu, kita mengharapkan anugerah daripada dia. Ini syarat yang kedua, ikhwan. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa dia, ikhwan? Syarat yang ketiga supaya Allah terima ibadat kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesuai as-sunnah. Allah Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggallah dia. Ini pada surah Al-Hasyr. Allah kata, apa yang Nabi bawa pada kamu, fakhuzuhu, hampa semua ambil. Apa yang Nabi cegah, Nabi tak bagi, Nabi tak bawa, maka jangan buat. Ayat Quran arah lagu tu. Ayat yang selalu kita baca juga kan? Ayat apa? Ayat pada Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah. Tengok Allah kata kat kita, kalau kamu cinta Allah, kamu ada iman pada Allah, fattabi'uni, hampa semua ikut Muhammad. Ayat tu dia start fattabi'uni, dia ada waw. Fattabi'uni, lepas ain tu ada waw. Waw tu menunjuk kata jamak. Allah perintah semua orang, seorang tak berkecuali, hampa semua kalau ada iman pada Allah, fattabi'uni, hampa yang banyak ni kena ikut satu orang ni. Lepas nun tu ada ya di bawah ni, hampa banyak kena ikut satu orang, Muhammad. Yuhibbukumullah. Nanti kamu akan tengok satu keajaiban. Tuhan akan tunjuk macam mana dia kasih pada kamu dan macam mana dia akan ampun dosa kamu. Ya, kena ayat tu, kita tak boleh pergi mana dah. TKO dia bagi. Kita nak sembahyang kita terima, puasa kita terima, didik keluarga diterima, ibadat nampak, ibadat tak nampak, semua ni diterima, kena ikut Nabi Muhammad. Al-Hasyr pula kata pada kita, ma atakumur rasul wa ma atakumur rasul, dan apanya Rasul bagi pada hampa, fakhuzuhu, ambil sunnah dia. Dia ajak kita sembahyang, ambil. Dia ajak kita puasa, ambil. Dia ajak kita umrah, dia ajak kita haji, ambil. Wa ma nahakum anhu, apa yang dia tak bagi kita buat. Nabi tak bagi kita buat dengan dua cara. Satu, dia habaq dengan mulut, jangan buat. Yang kedua, dia tak buat. Tu cara dia habaq kata jangan buat. Satu, dia habaq, jangan buat. Lagi satu, dia tak buat. Seumur hidup dia tak buat lagu tu. Dia tak buat. Maka dengan dia tak buat, menunjukkan dia tak mau kita buat. Maka fantahu, kita jauhi. Dan dia bawa lagi satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa, ikhwan? Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut ditolak. Itu terjemahan Melayu dia kan. Tapi kalau kita tengok yang Arab tu, dia kata man amila amalan, siapa yang pi buat satu aja amalan, satu aja amal, satu amal dia buat, dia pi buat satu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan dia buat tu satu aja, bukan 10, satu aja, laisa alaihi amruna,
Yang dia buat tu Nabi kata bukan daripada tunjuk ajak aku. Cara nak semayang, cara nak puasa. Saya ingat belah-belah kampung ni masih ada lagi. Zaman dulu saya pun duk buat juga. Bila habis puasa 6, biasa kita puasa 6 bila raya kedua lah. Ini biasalah kita puasa 6 raya kedua. Syawal nombor 2 tu kita dah start puasa 6 hari lah. Bagi 6 hari cukup-cukup. Orang main rumah kita pun dia makan ketupat, kita tengok lah. Kata tak makan, saya puasa. Itu pun satu macam kena selipar lembek tu kan. Tunduk tak kata apa, saya puasa. Tu rumah kata puasa. Anak kata apa kata? Nak tolak rezeki Allah. Dah main letak sebelanga lagu tu punya bihun. Kita pula peminat bihun kan. Nak tolak rezeki Allah. Nak makan tak gamak dia puasa. Rasa macam kena kejam dalam kolah masjid tu. Saya puasa. Bismillah, makan lah. Habis kita puasa hari ke-6, kita ada amalan apa? Ramai-ramai orang yang puasa 6 ni pergi masjid, pergi surau, raya puasa 6. Macam mana kita raya puasa 6? Kita semain tasbih ramai-ramai. Itu cara kita buat. Tak ada lah takbir raya apa-apa. Tak ada. Kita buat cara lagu tu. Yang ajak kita puasa 6 ni siapa? Yang ajak kita puasa 6 ni siapa? Nabi ya. Nabi ajak kita puasa 6. Nabi suruh kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dan Nabi tak abang. Dalam bulan Syawal tu berapa hari bulan nak puasa? Nabi tak abang. Janji 6 hari habis dalam bulan Syawal. Berturut-turut pun tak apa, nak selang-selang pun tak apa, tapi 6 hari berhabis. Dia ajak kita. Habis puasa 6 habis lah. Nabi tak ajak satu semen tasbih kena buat ke. Nabi tak ajak. Dan Nabi tak bagi tahu pun lepas dah habis puasa 6 nama dia raya 6. Nabi tak abang. Nabi tak abang. Kita pergi buat. Kita ingat satu benda kita pergi buat yang Nabi tak ajak. Hadis ni kata apa? Fahuwa rad. Tuhan tak akan terima. Walaupun dia ibadat. Tu tengok syarat kita buat ibadat tu sangat ketat. Sangat ketat. Syarat buat ibadat tu ketat. Pasal apa? Pasal kalau hampa beriman pada Allah, fattabi'uni, hampa semua kena ikut Muhammad. Kalau Muhammad semayang, Muhammad bagi tahu time ni kena semayang, tempat ni kena puasa, tempat ni kena zakat, tempat ni kena ni, tempat ni kena ni, maka follow Muhammad. Kalau Muhammad tak kata macam tu, hampa jangan buat macam tu. Ayat Quran kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Sunnah Nabi tu pegang, jalan Muhammad tu pegang, dan wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dia tak ajak jangan buat. Semen tasbih ni kita nak buat bila-bila kita boleh buat. Tapi menentukan tempat, masa, time dia tak boleh tentu. Besok malam raya kan, malam ni dah esok malam raya, pasalahnya malam ni kita semen tasbih. Kita boleh semen tasbih bila-bila, tapi menentukan nak pergi semen tasbih malam raya tak boleh. Buatlah bila-bila kita nak buat, atas ikut suka kita. Tapi bila kita nak pergi tentukan satu, mesti malam ni, mesti hari ni, kena tengok Nabi tentu tak. Kalau Nabi tak tentu, buat macam biasa. Jangan kita, ikhwan, ini syarat amal kita diterima di sisi Allah. Ya, baik ikhwan, syarat ni bukan kecil. Kalau kita tak memenuhi syarat ni, apa akan jadi dengan ibadat kita? Tak diterima. Tak diterima. Pasal tu kena hati-hati. Kita semayang Allahu Akbar, pasal apa kita tak makan? Sekolah haid dalam poket 2, kata bobo koci bunga tu kan, imam baca sabihis panjang, tarik koci tu satu macam punya letih kan. Sebab tak buat? Pasal apa tak buat? Sekolah haid kan, buka sekolah haid tu satu macam yang makan. Kata apa-apa, tahan mengantuk. Imam baca lama, tahan mengantuk. Pasal apa kita tak makan time semayang? Pasal kita tahu kalau kita makan time semayang, semayang kita lingkup. Pasal itu kita tak buat. Demikian ibadat kita buat.
Kita sembahyang jaga rukun dia, puasa jaga rukun dia, tapi ibadat kita buat tu tak tengok Nabi Muhammad, tak diterima di sisi Allah walaupun dia sah. Dari sini ikhwan, satu benda kita belajar apa dia? Betapa besarnya kedudukan Nabi Muhammad. Cukup-cukup besar. Dia kena jadi uswatun hasanah, contoh kita. Kita tak perlu contoh daripada siapa-siapa, dia. Sabar macam dia. Istiqamah macam dia. Ikhlas lagu dia. Rajin macam dia. Warak lagu dia. Zuhud macam dia. Kita nak jadi orang baik, kena jadi orang baik macam dia. Kita nak ibadat, kena macam dia. Bila sahabat nak duk buat ibadat lebih kurang, Nabi pergi tegur. Nabi kita, siapa yang cakap ni nak puasa sampai tak buka-buka? Siapa yang cakap nak sembahyang malam sampai tak tidur-tidur? Siapa yang cakap nak beribadat pada Allah sampai tak mau kahwin, takut rumah tangga ganggu ibadat dia? Siapa yang cakap benda ni semua? 3 orang sahabat tu kan, dia berkata, kami yang cakap. Nabi kata, aku puasa, aku buka, aku kahwin, aku beribadat, aku tidur, aku sembahyang. Pasal apa nak buat tak ikut cara aku? Siapa yang beribadat tak ikut cara aku, dia bukan daripada aku. Bukan daripada Nabi tu maksud apa? Di hari akhirat nanti tak ada kena-mengena dengan Nabi. Hampir ambil pahala daripada siapa yang hang jadikan dia ikutan hang. Pergilah cari. Tuhan murka sangat-sangat. Tapi pelik lah, bunyi tu macam pelik. Tapi bila kita belajar, ni syarat buat ibadat 3. Jaga iman kita, jangan bagi rosak. Pasal tu orang tu bila dia murtad, ikhwan, bila dia murtad saja, apa jadi? Habitat a'maluhum. Lingkup semua ibadat dia. Pasal dia murtad, Tuhan tak terima apa-apa. Orang kapiak buat baik kan. Orang kapiak ni kadang-kadang tu tengok dalam National Geography dia tunjuk, ni beruang jatuh dalam parit pun dia pergi tolong. Beruang patah kaki, dia pergi angkat, balut kaki, bos semen, punya baik. Tapi Tuhan terima tak kebaikan dia? Tuhan tak terima. Tapi Tuhan balas tak kebaikan dia? Tuhan balas. Dengan apa? Tuhan bagi dia senang dalam dunia. Akhirat tak ada apa. Mukmin tak, Tuhan bagi senang dalam dunia, sedia pula negeri akhirat. Kebaikan yang besar di hari akhirat. Pasal tu ikhwan, kita tak boleh buat ibadat dalam keadaan ikut suka. Tak boleh. Tak boleh buat ikut suka. Dia sangat dijaga. Ibadat ni, hubungan kita dengan Tuhan ni bukan kita nyereka. Nak cari ikhlas, pinat atas bukit. Mungkin boleh ikhlas, tak boleh ikhlas. Nak ikhlas, kena ikut macam mana Nabi ajak kita ikhlas. Kena follow Nabi, kena ikut Nabi. Pasal apa ikhwan? Nabi kita Muhammad ni, Allah dan para malaikat berselawat kepada dia. Allah dan para malaikat berselawat pada dia. Orang ni orang besar ikhwan, orang besar. Dan di hari akhirat nanti kita bangkit ikhwan, satu orang je boleh bagi syafaat pada kita, Nabi Muhammad. Pintu syurga tu ditutup. Siapa akan buka pintu syurga? Doa Nabi Muhammad supaya pintu tu dibuka untuk umat dia, baru pintu tu dibuka. Bagaimana mungkin kita ibadat di dunia kita tak ikut dia? Dia saja mai ajak kita jalan masuk syurga. Oh, jangan buat pasal ikhwan, jangan buat pasal. Pasal tu kita, macam Ibnu Qayyim kata tadi ikhwan, bila kita duk belajar lagu ni, jiwa kita tak boleh terima. Hati kita sakit. Hati kita sakit. Kita boleh terima cara orang lain, hati kita sakit. Pasal dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Kita duk bagi tahu selalu, berulang-ulang kali dalam kuliah. Agama ni Tuhan bagi tahu kat satu orang aja, Muhammad bin Abdullah. Di akhir zaman ni dia saja tahu pasal Tuhan. Apa saja Tuhan suka, Tuhan tak suka, Muhammad aja tahu. Bila Muhammad tahu, Muhammad ajak anak didik dia, para sahabat. Maka kita nak tahu apa-apa pasal Tuhan, pasal agama, kena ambil jambatan tu. Sahabat Nabi sampai pada Nabi, baru betul. Tak kalau tak betul. Tak kalau jangan buat main. Orang boleh buat macam-macam. Lah ni orang boleh duk cakap lebih kurang kan. Pergi atas kubur, pegang tanah kubur tu, lepas raut lagu tu, kawan tu tak kena siksa kubur. Alamak, senangnya. Fikir lah. Puan, kita duduk sembahyang ni pasal apa? Salah satu dia kerana Allah lah. Salah satu dia pasal apa? Pasal tak mau azab lah.
Macam mana antum tahu lah ni? Kalau antum matilah, antum mati senang sikit lah, saya lambat sikit, antum semua mati. Tetap antum tahu, kami semua padam awal, esok ustaz mati kubur kami, ustaz pegang tanah kubur kami 3-4 kali kan, lagu duduk lepas pasiak, lagu tu daripada kepala kaki ke kepala, tiba-tiba kami duduk dalam kubur tak kenal siksa kubur. Kalau antum tahu maklumat lagu tu, perlukah susah payah antum bangkit sembahyang subuh ni semua ni? Perlukah susah payah? Ni orang perempuan nak tutup aurat ni, perlu tak susah payah? Kalau ada satu orang lepas antum mati, dia boleh pergi ambil tanah manakah, buh atas tanah kubur antum semua, dengan dia bubuh aja, siksa kubur tak kena. Bukan kata siksa kubur tak kena, paling best dia masuk dalam kubur, dia tak tengok muka nangkir, belah malaikat muka nangkir. Pasal apa? Pasal kawan tu duduk lepas tanah apa ke di atas. Mau tak macam tu? Saya mau. Buat apa yang duk pergi tutup aurat, tak minum arak, tak berzina, tak ambil riba, tak tipu orang, tak bunuh orang. Kita duk lari daripada maksiat ni semua pasal takut azab. Tiba-tiba ada tanah boleh tolong kita lagu tu, petik jarilah kita. Penat buat apa? Buat ibadat. Tapi di akhir zaman ni kawan, teori itu boleh main. Main satu pasal, nak percaya tu ada. Ni tak boleh fikir, berdengung kepala fikir, berdengung kepala kita, bukan kepala dia, berdengung kepala kita fikir. Yang Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak kaki untuk apa? Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak kaki untuk apa? Untuk selamat di hari akhirat. Tak tahu kita je. Mai Tok Syekh mana jurui ayat. Tok Syekh jurui aja ayat tu sampai terus ke orang mati. Apa punya gambar Hindu pun tak teruk macam ni lah. Gambar Hindu pun kita tengok seronok juga. Aduh. Inna anzalna. Itu lah. Pasal kapit dengan Quran tu yang orang confident. Ya, jangan buat pasal ya kawan. Jangan buat pasal. Kalau begitu, anak Nabi Nuh selamat lama dah. Nabi Nuh siapa? Nabi. Nabi Nuh siapa? Rasul. Apa jadi dengan anak dia? Apa jadi dengan bini dia? Kena azab Tuhan. Nabi Nuh terduduk atas bahtera dia. Dalam surah Hud Allah cerita, tak ada tangan naik ke atas. Nabi Nuh kata, Rabbi ya Rabbi innahu min ahli. Tuhan, keluarga aku. Apa Allah jawab? Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Dia bukan anak hang, dia bukan keluarga hang dah lah ni. Innahu amalun ghairu salih. Kerana dia tidak beramal dengan amal salih. Betul. Dia nak menyelamatkan kita depan Tuhan apa dia? Amal salih. Ya, amal salih. Pasal tu Nabi kata bila mati anak Adam terputih semua kan, kecuali apa? Tiga tu apa dia ikhwan? Tiga hak Nabi kata tak putih itu, tiga yang dia buat masa dia hidup. Bukan orang buat lepas dia mati. Dia yang bersusah payah buat masa dia hidup. Apa dia? Sedekah dia. Dia sedekah. Bukan pergi sedekah orang. Dia sedekah duit dia. Jariah dia. Dia kerja, dia kumpul duit, dia wakaf tanah. Dia kerja, dia kumpul duit, dia tolong orang tu. Dia kerja, dia kumpul duit, dia tanggung kawan ni pergi belajar, dia tanggung kawan tu buat kebaikan. Dia buat dengan susah payah masa dia hidup. Dan bila dia buat tu, tanah yang dia wakaf, harta benda yang dia bagi sabilillah itu dibangunkan. Nabi kata dia dapat pahala tak putih-putih sampai kiamat. La yanqus minhu syai'a. Sikit pun tak putih, Nabi kata. Bukan lepas dia mati orang buat kat dia, dia buat masa dia hidup. Yang kedua apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Bukan kata lepas dia mati orang tolong pergi mengaji kat dia. Dah, dia pergi mengaji masa dia hidup. Dia main kuliah lagu ni sampai 10.30 pun tak berhenti lagi. Dia sanggup tunggu. Pasal start 9.30. Pasal duk makan pokok manggis tadi jatuh. Buah sabak tu. Tak, kalau jadi macam gambar tu kan nak kena pergi minta halal je noh. Kan? Nak kena pergi minta halal, dia tu pula kata kena menikah dengan anak dia pula. Tak, kalau tak halal. Lepas tu dia habaq anak dia buta, tak ada tu. Celaru pula ni. Manggis biji je punya pasal.
Dia buat. Dia mengaji siang malam pagi petang. Dia sampaikan ilmu. Ilmu tu Nabi tak habaq ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu masak ke kongsi dengan orang kerana dia pergi ajak satu kawan ni masak, bahagia rumah tangga dia apa? Mekanik ke apa ke? Buat bumbung apa ke? Kerana dia pergi ajak kawan tu tukar bumbung rumah ni, kawan tu boleh jadikan nafkah hidup kawan tu pergi tukar bumbung rumah orang. Boleh sara hidup, tak mencuri, tak minta sedekah kerana dia ajak. Dia dah mati dah, dia dapat ilmu tu. Dia buat masa dia hidup, bersusah payah dia. Dan yang ketiga apa dia? Doa anak yang dia susah payah didik anak dia sampai reti baca doa. Dia didik. Jangan main didik anak ni. Kayu balak tu bagi orang ada anak-anak lah. Nak didik anak ni, dia kata kayu balak pun ringan lagi. Kayu balak tu ringan, main nak didik anak ni berat dia buat. Tambah zaman bertukar ni dengan internet, teknologi, WhatsApp lah, apa macam-macam khazanah mak nenek semua duk ada ni, tak kawal. Budak tahfiz dah hafal 27 juzuk, hilang 20 tinggal 7. Pasal apa? Ni binatang-binatang ni punya pasal. Ghalib duk main, Ghalib dapat tu apa? iPod tu dia pegang tu, dia ghalib, dia tak tasmik Quran. Dah 27 juzuk dah. Balik cuti raya sebulan ni, pegang tu je 24. Mak dia ingat duk tengok tu dah tasmik Quran. Rupanya dia duk tengok benda lain. Duk tengok kartun lah apalah. Balik pergi asrama, cikgu tasmik balik 20 juzuk hilang. Tambahlah kita hafal qul Allah je, hilang tu tak ada apa dah. Dia lagu duk rotan anak dia, lagu duk menjerit sampai tak ada suara. Duk menjerit ni halkum naik turun punya duk menjerit. Oi baca Quran tak lagi, oi sembahyang tak lagi. Oi sekampung dengar. Kamu kata tu anak balok lihat. Lepas dia mati nak pergi jadi hidayah Tuhan, anak dia insaf lepas dia mati. Anak dia pun ambil ayat sembahyang tak ada tangan, ampunlah dosa bapa aku. Penat dia didik anak dia dapat pahala tu sampai dia mati. Kena pula anak tu jadi baca doa anak tu sampai terus kepada si mati. Dia buat benda tu dengan titik peluh dia masa dia hidup. Itu nama dia amal saleh. Tiba-tiba ada boleh pergi corak tanah pula atas kubur ni ikhwan, buat apalah nak didik anak ni semua. Buat apa? Panggil syekh tu main sudah. Selesai semua bab. Sampai peringkat malaikat muka nakir pun tak jumpa. Ini sudah dahsyat. Nabi kata apa? Kalau ada orang terlepas daripada himpitan kubur, Nabi kata Sa'ad bin Mu'az orangnya. Sa'ad bin Mu'az. Hari Sa'ad bin Mu'az mati, 70,000 malaikat turun mai semayang mayat dia dalam hadis Bukhari. Tapi Nabi kata dia juga dihimpit oleh kubur dengan himpitan kasih sayang. Nabi buat tangan macam ni dengan himpitan kasih sayang. Kita Sa'ad bin Mu'az ke? Kita ni mak Sa'ad, mak mana ke? Kalaulah ada orang tak kena himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'az, dia pun kena. Kita pasal tu ikhwan, pasal tu syarat ni ikhwan, ambil daripada mana? Ambil daripada ayat 112 surah Baqarah. Ni syarat-syarat ni semua ni diambil daripada suratul Baqarah. Antum ada tafsir Ibnu Katsir, antum pergi pada ayat Baqarah 112, antum tengok dia hurai panjang bagaimana dua syarat ni boleh diambil. Kalau ada tafsir Qurtubi, pergi pada ayat 110 akhir daripada surah Qurtubi, tengok dia ulang lagi sekali Qurtubi, syarat ni dia ada. Maka iman kita kepada Allah, ikhlas kita kepada Allah jaga, dan pastikan ibadatnya kita buat betul-betul. Kita jadi makmum, Nabi jadi imam. Nabi buat kita macam betul-betul makmum dengan imam. Imam rokok, kita rokok. Jangan potong imam. Dia kata dah lama dah aku sembahyang, aku ikut imam, apa salahnya hari ni aku potong dia? Takkan salah kot. Salah. Potong imam ni salah. Imam rokok, kita rokok. Nabi Muhammad buat, kita buat. Dia berhenti, kita berhenti. Dia tak buat, kita tak buat.
Dia kata, saya nak tanya, memang Nabi tak buat, tapi satu dunia buat, kita tak buat. Kita tak mau masuk dalam dunia tu. Tapi satu dunia buat. Satu dunia buat. Walaupun Nabi tak buat, kita kata apa? Kita tak buat. Pasal apa? Pasal Quran kata kepada kita. Quran kata dekat kita, kalau agama ni mengikut orang. Kalau agama ni mengikut orang. Orang banyak, orang buat, kita buat. Allah kata, la yudilluka an sabilillah. Law tuti' aktsaran nas fil ardi yudillukum an sabilillah. Kalau kamu ikut orang ramai, kamu takkan jumpa jalan Allah. Jalan Allah kena ikut Nabi Muhammad. Kita puasa 6 pasal Nabi Muhammad puasa 6. Mai satu kawan ajak puasa 7 pula. Kita kata, minta maaf, saya takat 6 aja. Dia kata 6 dengan 7 mana banyak? Kata banyak 7 lagi banyak pahala kita ada. Nabi ajak 6. Dia kata Nabi hari itu tak larat, pasal tu dia buat 6. Kita larat buat 7. Tak apa, saya ikut Nabi. Apa dia kata, hang ni balok lihat. Tak, aku tak balok. Cuma syarat beribadat nombor 3, kena ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Tak buat lagu lain. Tak buat lagu lain. Sahabat Nabi, masa dalam hadis Bukhari cerita, raya korban, habis-habis sembahyang subuh, dia pergi sembelih. Dia nak habaq kata dia orang mula sembelih, dia sembelih. Lepas tu dia pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah, saya sembelih dah siap dah. Dia pun semua kalah dengan saya tak mau bagi siapa potong saya dalam buat baik. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, siapa yang sembelih sebelum sembahyang, pergi sembelih lain. Pujat muka dia. Dia kata, apa sembelih lain pula? Nabi kata, waktu sembelih lepas sembahyang raya. Habis yang saya sembelih tadi apa dia? Jadi sembelih biasa, bukan korban. Korban kena sembahyang raya dulu, baru boleh sembelih. Yang tu nama dia korban. Hang sembelih subuh-subuh tadi, tu nama dia terkorban. Tak ada apa-apa dah. Kira binatang tu terkorban, hang makan lagu tu aja. Pahala korban tak dapat. Pahala korban kena sembahyang dulu, baru sembelih. Alah, sikit punya hal kan, takkan Nabi tak boleh tolak ansur. Nabi tak tolak ansur. Kena ikut cara aku. Dan sembahyang raya pula tak sama dengan sembahyang jemaat ke sembahyang subuh kan. Lagu 7 kali duk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pergi sembahyang raya lagu tu. Awak pergi sembahyang raya macam tu. Sembahyang raya macam sembahyang subuh tak boleh. Duk 2 rakaat biasa, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. Terkejut orang sembahyang raya lagu tu. Apa salahnya? Salah ke baca doa kunut ni bagus? Apa salahnya bawa dalam sembahyang raya? Pasal apa kita tak sembahyang raya dengan doa kunut? Simple aja jawapan kita. Pasal Nabi tak sembahyang raya lagu tu. Macam mana aku nak sembahyang lagu tu? Betul. Itulah jawapan dia. Ikut cakap Nabi. Nabi sembahyang raya dia angkat takbir 7 kali. Hak mula 5 kali yang rakaat kedua kan. Pasal apa kita sembahyang raya lagu tu? Pasal Nabi buat lagu tu. Pasal apa kita sembahyang mayat, kita tak rokok, tak i'tidal? Apa menghalang kita? Letak mayat tu jauh sikit. Lama sembahyang mayat tak rokok teringin nak rokok sikit. Balas rokok terus, Allahu Akbar. Dia tu kata, ni sembahyang apa ni? Lohak tak sembahyang mayat ni? Mana ada rokok? Amboi, dia kata, hang berkira sangat, rokok pun nak berkira. Tambah rukun, tambah pahala. Tak ada kata ni mayat nak rokok lagu mana. Kita kata tolaklah mayat tu pergi jauh sikit. Apa masalah ni? Kita nanti pening kepala tu dengan dia ni. Kita kata, Syekh, Nabi sembahyang mayat tak ada rokok, tak ada i'tidal, cuma ada 4 takbir, lepas tu bagi salam kiri kanan. Dah Nabi sembahyang mayat lagu ni. Sembahyang mayat dengan sembahyang raya tak sama, Syekh. Sembahyang mayat dengan 4 takbir. Dia tak ada rakaat, dia ada takbir saja. Dah Nabi sembahyang mayat lagu tu, kita kena sembahyang lagu tu. Dia jawab kat kita, Nabi sembahyang mayat tak ada rokok, apa itu pasal mayat banyak. Kalau semua sembahyang mayat Nabi nak rokok, tak celui nak sembahyang mayat. Jadi pasal tu Nabi buat lagu tu. Kita hari ni satu mayat aja, apa salahnya kita rokok antara 2 sujud, lepas tu kita buat sujud syukur ke apa ke. Syukurlah kawan ni dah padam awal dah, alhamdulillah. Boleh tak buat lagu tu? Kita kata tak boleh, Syekh. Hang semua tak boleh. Hang semua tak boleh. Dah tak buat tak boleh lah. Kalau buat boleh, ada kata. Kita ikut dia. Kita tak akan ikut dia.
Pasal semayang ni Nabi ajar, Nabi ambil sampai ke langit. Tengok betapa pentingnya kita tahu syarat-syarat ni untuk kita buat ibadat. Tak kalau kita lingkup. Nabi kahwin berapa orang ya kawan? Berapa orang Nabi kahwin? 9 lah. Banyak lah. Kita tahu tak bini Nabi semua nama? Ada tak nama isteri Nabi yang Nabi sorok? Ada tak? Kita tahu. Pasal apa? Bila Nabi kahwin ni, Nabi buat kenduri, Nabi angkat nikah, ada mahar, ada saksi, ada ijab, ada kabul. Semua nama Nabi, isteri Nabi tercatat dalam sejarah. Baca sejarah Ummahatul Mukminin, 2 jilid kitab begitu tebal-tebal ada. Dr. Mahmud Khalid tulis 2 jilid. Semua nama bini Nabi yang sahih. 9 orang ada. Nabi kahwin. Jariah-jariah dia berapa orang? Dicatat dalam sejarah. Tak ada satu tersembunyi. Tiba-tiba zaman hari ni orang kahwin senang je. Pakai telefon je. Nah, you terima dah I sebagai husband you? Dia kata terima. Okey, I pun terima you sebagai my wife. Okey, lah kita husband and wife. Alamak. Lepas tu yak ye, yak pesing. Kenduri tak ada, saksi tak ada, wali tak ada. Tak ada apa. Yang bestnya, dan ini satu mangkuk pergi buat lagu tu. Mangkuk lain boleh ikut. Yang kata kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan 10 hari, lepas tu kita temuak keluar mai, dia bagi kita makan susu badan dia 2 tahun, dia dalam pantang 40 hari. Ni apa? Apa semua ni? Kalau kita boleh kahwin macam tu, yang kata mak, yang kata bapak punya perasaan bela kita kecil-kecil nak tengok kita diijab, dikabulkan, mana? Wali yang kata bapak sebagai wali ni, mana? Nabi kata la nikah illa biwaliyin. Nabi kata tak ada nikah melainkan dengan wali. Kita nak menikah, wali tak bagi, lain bab. Kita boleh cari wali lain. Habis tak ada kan? Melayu banyak wali, wali Songo pun ada juga. Boleh cari wali-wali ni semua. Tapi kita nak kahwin, kena masuk jalan tu. Jalan mak bapak. Pasal kita anak-anak hak mak bapak. Benda paling besar bila kita jadi anak-anak, mak bapak nak tengok hari kahwin lah. Kalau ada umur lah. Kalau tak ada umur, tak payah tengok. Kita sebagai mak bapak sahabat, tak tahu anak perempuan kita balik mai, kita kata hang pasal apa ni? Aku tengok muka pelik anak kita boleh baca kan? Macam saya duk tengok lagu ni kan, tengok muka boleh baca dah. Bila nak habis kuliah boleh baca satu. Bila nak habis ni aku duk merepek pergi lain dah. Kita tengok muka anak pinak kita kenal. Hang pasal apa? Lagu sengap. Dah hang pasal apa? Kata mak, cik kahwin dah. Akhwat tengah duk makan durian, boleh telan biji buang isi tu. Dia melekat dalam sini, mak ni biji halkum sebiji. Anak kata macam tu. Itulah satu-satu anak yang kita duk fikir lembu sekok duk ada belakang rumah tu nak sembelih untuk dia. Kita duk simpan duit sikit ni adalah mahal-mahal lama-lama duk ada nak jual untuk dia. Dah siap dah nak jual buat kenduri dia. Dia mai habaq kat kita. Dia kata mak cik kahwin dah. Dan teringat balik 25 tahun silam. Kita muntah, kita mengandung, kita tak larat. Allah mak, duk ingat aku mengandung anak bewak ke anak orang ke ni. Aduh, awak jadi macam ni. Mak nanti tersengak 5-6 minit, nanti bodoh Ustaz. Sekejap ayak mata nanti turun, muka mak nanti berubah. Dia nak ambil air semayang, dia pergi curi pokok serai. Dia tak pukang dah kepala otak dah. Dia duduk Ustaz, dia kata gamak hang buat kat mak lagu ni. Gamak hang buat lagu ni. Pasal tu Nabi kahwin, semua orang tahu Nabi kahwin. Tak ada satu kahwin Nabi pergi kahwin dalam Gua Hira. Tak ada. Ataupun Nabi bawa Aisyah pergi kahwin di Siam ke? Tak ada. Semua orang tahu Nabi kahwin dengan siapa? Maimunah. Semua orang tahu Nabi kahwin dengan siapa? Ummu Habibah. Nabi kahwin dengan siapa? Safiyah. Nabi kahwin dengan siapa? Dengan Zainab. Semua orang tahu Nabi buat kenduri. Tapi tak redah. Adat yang tak bercanggah dengan agama ni Nabi tak redah.
Tak, saya nak kahwin dengan dia tapi mak bapak dia tak suka. Tu nama dia perjuangan. Buktilah hang sayang kat dia. Pergi tengok Hindustan lama-lama balik. Macam mana hero duk lawan, kena pukul semua ni. Malu kat hero tu. Hero kata, aku minta maaf lah, dosa lain aku boleh buat, tapi dosa bagi ayat mata mak turun aku tak gamak buat. Hindustan tak baca hadis. Hindustan dia bercinta. Perempuan tu kata, abang jom kita belah abang-abang. Jom kita belah abang-abang. Kalau kita duduk di sini juga, kita tak boleh menikah. Perempuan tu ajak. Ikhwan, perempuan offer kahwin lari. Kalau ada jantan tak kahwin lari, bodoh punya jantan. Tapi hero ni dahsyat dia, kawan. Dia kata dekat heroing dia, tak maaf, semua dosa aku boleh buat, tapi satu dosa aku tak berani buat. Apa? Bagi air mata orang yang simpan hang dalam perut dia 9 bulan, air mata dia turun, aku tak boleh buat. Aku hanya kahwin dengan hang dengan restu bapak dan mak hang. Dahsyat dia, kawan. Heroin pening kepala. Heroin mangkit isi kharah dekat Tuhan, tolonglah. Minta kat Tuhan. Hero ni kawan, dia main. Hero lama-lama naik traktor aja. Naik traktor buat bendang kan. Kadang-kadang tarik rebau aja. Hero lama-lama. Hero lah naik Mercedes. Mai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baisap ke apa ke? Abang aku berkenan anak hang. Itu pun tengok atas bawah. Tu nam kia tanya nama dulu. Nama hang siapa? Abang lah nama apa, Kumar ke apa ke? Tanya kerja apa? Dia kata hang tengok belakang rumah hang ada traktor aku punya. Bapak dia tu gelak, kah traktor buat main nak kahwin dengan anak aku. Dia kata, pergi buang lah. Heroin duk menangis dah. Kena hina, kena kutuk, kena hina, kena kutuk. Hero pun tunduk air mata, 2-3 mangkuk turun. Tapi kata nak pelari anak orang, dia tak pelari, kawan. Itu Hindustan. Kita ni orang Islam, kawan. Orang Islam. Jadi, kalau saya tak kahwin dengan dia, macam mana ustaz? Kira tak kahwin lah. Pasal apa ustaz macam mana pula? Hang lah macam mana? Dia tanya, macam mana ustaz? Tak ada, ustaz tak ada apa-apa. Dah ustaz, saya nanti tak boleh makan. Berapa hari? Berapa hari? Hang bukan hero Hindustan, hang hero Melayu. Berapa hari? Nak tak lalu nak bunuh diri berapa hari? Ni nak bunuh diri sangat-sangat. Pergi atas jabatan. Orang tolak-tolak lompat balik. Dia kata gayat. Nanti sat lah. Kalau Hindustan dia terjun betul. Malu ikhwan. Kita nak pergi buat kerja ni malu kat orang. Pasal kita tak ikut sunnatullah. Kita tak bagi mahar, kita tak pinang anak orang, kita tak tunjuk kita boleh bela anak orang. Sedangkan Nabi dia bagi mahar, Nabi dia pinang anak orang, Nabi dia kahwin dengan semua dia ada. Orang hari ni boleh pergi kahwin macam tu. Maksud dia apa ikhwan? Dia tak ikut tunjuk Nabi Muhammad. Pasal tu ikhwan, tajuk yang kita belajar ni kita kena ingat sampai kita mati. Berapa syarat Allah terima amal kita? 3. Satu, kena beriman pada Allah. Jangan kita syirik pada Allah. Jangan syirik pada Allah. Yang kedua apa dia? Ikhlaskan ibadat kita pada Allah. Yang ketiga apa? Kena ikut Nabi Muhammad. Apa saja ibadat kita nak buat, soalan pertama, Nabi Muhammad buat tak benda ni? Macam mana Nabi ajak kita? Dah dapat dah semua tu, baru kita buat. Orang ramai bagi petua, InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita masuk pula tajuk lain pula, muka surat 21, syirik kepada Allah. Tengok bila syarat pertama tadi iman, tak boleh syirik, dia bagi tahu syirik ni apa pula. Pasal apa jangan bagi ada syirik dalam diri kita, di badan kita, dalam rumah kita. Tak boleh ada syirik dalam hidup kita. Dia mula bagi tahu dan betapa beratnya syirik di sisi Allah. Dan apa tu benda syirik? Dia mula nak cerita satu persatu. Kita kena hati-hati. Masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni ikhwan, dia memang lama-lama dia benda ni banyak sangat dia ada. Kita tengok satu dua benda insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.